Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Kita bertemu sekali lagi di dalam slot Dunia Digital, usaha sama di antara Thinking Channel dan TV As-Sofa bagi menghasilkan siri video tutorial pendekatan dengan menggunakan komputer ataupun internet. Tetapi sebelum saya mulakan dulu, saya ingin perkenalkan diri saya Adria Caci dari Thinking Channel. Penghargaan juga saya terpaksa rakamkan lagi kerana besar hati saya untuk merakamkan penghargaan kepada beberapa penyumbang dana dan juga peralatan seperti Extendbit Sdn Bhd menyumbangkan komputer desktop. Jikalau kita tonton siri video ataupun video tutorial yang minggu lepas, saya ada merakamkan lebih terperinci tentang siapa Extendbit dan juga apakah sumbangan mereka. Walaupun mereka, sekali lagi saya ingatkan, walaupun mereka tidak pernah meminta saya untuk merakamkan, tak perlulah untuk menyuarakan, tapi kita berbesar hati kerana mereka menyumbangkan juga kepada Rumah Tamu Datin Halijah serta Iris Garden, itu tapak majlis keramaian ataupun majlis perkahwinan atau majlis resmi di Taman Datuk Seri Kuala Lumpur. Dan juga sumbangan daripada individu Tuan Haji Abdul Hadi dan juga Dan Masyrik dan juga beberapa orang lain lagi juga yang memang berharap supaya saya tak disebut nama mereka lah, insyaAllah. Okey, slot kali ini akan memaparkan tulisan Jawi juga tuan-tuan. Bila tuan-tuan lihat saya pakai macam ni, mungkin kepada sesuatu yang nampak macam sesuai sedikit lah. Kita memang ada menghasilkan beberapa siri video tutorial Jawi, tetapi lebih kepada penggunaan kepada handphone atau mobile phone, di mana kita menggunakan Jawi, menaip Jawi, menaip Arabic, kemudian kita menggunakan beberapa teknik untuk handphone operating system di Android dan juga kepada Huawei. Saya tak dapat nak tunjukkan kepada penggunaan di iPhone kerana saya baru dapat iPhone untuk buat recording dari kamera sudut tepi. Kalau saya nak ubah kejap lagi, cuma saya belum praktikkan lagi dalam Android. Jika ada permintaan untuk saya buat tutorial tulisan Arabic Jawi dan juga mobile Jawi pada model iPhone, sila tuliskan di dalam komen supaya saya dapat menghasilkan video tutorial bagaimana untuk installkan beberapa bahasa. Bukan operating system dia, maknanya kalau kita tukar bahasa kepada bahasa Melayu, segala-galanya bertukar dalam bahasa Melayu ataupun Arabic. Masalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh baca Arabic tak apa, tuan-tuan kalau tak boleh baca, tiba-tiba dia nak cakap open, dia tulis iftah. Jadi kita macam mana nak faham tulisan Arabic, pula tu lagi bahasa dia melain. Jadi hati-hati dalam menukarkan bahasa handphone. Kalau tu tukar bahasa Cina langsung, cari kawan Cina yang tahu macam mana nak editkan balik setting kepada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, baru boleh. Kalau tidak, susah juga tuan-tuan. Itu adalah pertukaran bahasa ketika kita nak menulis atau menaip di handphone, mobile phone. Sebelum kita masuk kepada bab Jawi di komputer pula tuan-tuan, macam mana nak tulis Jawi di komputer, kita kena ulang kaji dulu supaya flow tu berjalan cantik. Cuma buat masa ini saya belum jumpa lagi dia. Saya dah jumpa mungkin, tapi saya tak applykan lagi plugin untuk Microsoft Word, di mana seperti mobile Jawi juga, kita menulis dalam bahasa Melayu, dia tukar terus kepada bahasa Jawi ketika kita menaip gunakan Microsoft Word. Plugin ini sesuai untuk Microsoft Word. Saya rasa saya dah jumpa, saya akan cari balik, trykan balik semula, aktifkan, nanti saya buatkan. Itu pun jika ada permintaan. Jika tak ada permintaan, mungkin saya ada siri slot dalam penggunaan OBS Studio ataupun trik-trik menggunakan Windows 10. Saya tak berani lagi untuk menggunakan Windows 11 kerana saya juga belum install kepada desktop saya. Bila kita belum tahu lagi, biarlah kita cuba di komputer yang satu lagi. Komputer satu lagi yang nama tu, notebook tu, memang tak sesuai untuk Windows 11, tapi boleh. Cuma kalau kita tak install menggunakan sistem yang disediakan oleh
sampailah nanti ketika nanti Microsoft kata boleh sistem komputer lama yang tidak ada TPM ataupun secure boot enabled untuk membolehkan komputer itu menggunakan Windows 11. Jadi kita jangan cuba dulu lah. Kemudian komputer saya pula, kapasiti dia yang notebook tu, dia 8 GB saja. Macam komputer ini 16, desktop ni 16 GB DDR4. Jadi kelajuan dia sesuai, storage dia pun sesuai, display dia pun sesuai. Lebih cantik daripada komputer saya lama. Okay, baiklah kita kembali kepada subjek kita ni. Kita nak masuk kepada bab menulis jawi di komputer, di desktop ataupun di notebook, lebih kurang sama aplikasi dia. Cuma kita perlu membuat sedikit ulang kaji terdahulu kepada apa yang kita dah belajar kepada mobile phone supaya flow tu, seperti saya cakap tadi, flow dia berjalan cantik lah. Baiklah, kita nak masuk tu, tapi sebelum tu tuan-tuan lihat paparan video di belakang. Ini adalah kerana green screen dah ada cantik di belakang dan saya dah installkan apa nama tu, spotlight di atas yang ada 3 lampu, kiri, kanan dan tengah, dan juga ada ring light di hadapan saya supaya cahaya jadi even. Apabila tuan-tuan lihat di mata saya ni ada refleksi daripada ring light tu warna bulat. Jadi memang tak boleh elakkan sebab saya gunakan kacamata, kecuali saya mampu nanti untuk membelikan kacamata yang gelas dia itu non-reflektif. Jadi taklah dia reflektkan cahaya daripada tu. Jadi tuan-tuan nampak macam seolah saya ada 2 mata. Itu pun salah satu dia. Okey, belakang ni adalah video saya dapatkan menggunakan ambil video background ini daripada Microsoft Office. Sebab kita bila kita gunakan yang original, dia benarkan kita download daripada store, online store, gambar, video, graphics ataupun illustrations yang mereka dah sediakan di dalam database mereka yang kita boleh gunakan. Jadi saya gunakan ini untuk membuatkan presentation, dan kita ni education. Jadi education mereka lebih suka perkara tu. Microsoft dia memang kepada arah education lah, sebab tu dia menghasilkan beberapa extra features untuk education dan juga menghadiahkan beberapa komputer, bukan berapa lah, banyak komputer mereka hadiahkan kepada industri education. Seperti di Malaysia mereka pernah sumbangkan dulu. Okay. Jadi kita orang kaji dahulu, sebelum tu kita akan masuk kepada PowerPoint. PowerPoint ni lebih tersusun presentation saya. Cuma saya bila tengok YouTuber lain dia banyak gunakan grafik pada tu, saya belum lagi dapat menggunakan dengan baik kerana practicality dia. Macam di atas ni ada butang subscribe, ini khusus untuk mereka yang menonton di YouTube. Mereka bolehlah subscribe kepada channel saya, Thinking Channel, dan tekan butang like dahulu supaya algoritma YouTube ni dia bila baca ramai orang yang view, satu, kedua ramai orang yang klik like, dua, ketiga ramai orang yang subscribe, maka dia tahu bahawa YouTuber ini adalah orang yang menghasilkan video tutorial dan mereka suka kerana mereka memang mencari konten yang berupa tutorial untuk dipancarkan kepada slot YouTube supaya ramai yang mencari dan mereka boleh paparkan advertisement, dan juga mereka akan menyumbangkan sedikit daripada hasil advertisement tu kepada YouTube yang membuat tu. Kalau orang tu dia buat banyak video dan banyak juga subscriber, banyak juga, ramai juga subscriber, ramai juga yang tekan like, ramai yang tekan share, maka hasilnya lebih baik. Cuma saya belum sampai bab tu lah, kita baru lagi kan. InsyaAllah, mana tu tuan-tuan bantu saya dengan share kepada kawan-kawan dan juga like, tekan like. Kalau tak tekan like, nanti algoritma dia hanya baca viewer saja. Dia ada 3 faktor tu. Pertama, subscriber, berapa ramai yang subscribe pada channel saya. Keduanya, berapa ramai yang klik like, dan juga berapa ramai yang view, berapa lama mereka view, adakah mereka menonton daripada mula sampai habis. Kemudian berapa ramai yang klik like, dan juga berapa ramai yang share. Kalau ramai orang share, maka cantiklah jadinya. Okey. Sebelum saya masuk kepada cara nak install kepada komputer, kita pergi kepada PowerPoint. Apakah jawi yang sudah kita pelajari? Bukan belajar menulis jawi, tetapi lebih kepada aplikasi jawi di mobile phone. Pertama, how to write jawi like a boss. Like a boss ni maknanya kalau tidak kita tulis rumi,
kita tulis Arabic apa semua tu masih tak dapat lagi dengan penuh. Jadi kita terkial-kial how to write Jawi and Arabic sebenarnya like a boss. Yang keduanya kita belajar how to write Jawi and Arabic like a big boss atau bigger boss. Maknanya kita dah selesa dan senang lagi kita nak buat. Kalau yang pertama tadi yang ini, kita tukar keyboard layout kita daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Arabic ataupun Jawi lah, kepada bahasa Jawi, dan akan keluar keyboard tu tadi kita kena type satu-satu sama ada kalau kita gunakan Jawi kita nak type Assalamualaikum tu nanti Jawi punya dictionary kata kami tak pernah jumpa ayat ini dalam dictionary kami, adakah ini salah ejaan? So kita kena tukar pada Arabic. Macam mana nak tukar? Begitu mudah nak tukar daripada keyboard layout Jawi kepada Arabic, kepada bahasa Melayu dan kepada bahasa Inggeris. Jadi bila kita tukar kepada Arabic, kita type Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dictionary Arabic kata okey ini betul, ejaan tu betul. Dan kita boleh sambung masa kita masuk line baru, kita tekan keypad layout kita supaya dia keluar keyboard layout ataupun keypad layout. Sebab di komputer desktop dipanggilnya keyboard, di mobile phone dipanggil keypad. Jadi kita tukar keypad layout kepada Jawi, maka kita akan lihat paparan huruf-huruf Jawi akan keluar. Jadi kita senang nak menaip. Okay, kemudian untuk write Jawi cepat dan tepat, Jedi mode. Jedi mode maksudnya lebih laju dan lebih betul, lebih tepat. Kerana apa? Mobile Jawi ini dia akan update dictionary mereka dengan apa yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya rasa yang checkkan, saya tak tahu, saya kena tanya dengan Cik Mutun Nanubaran. Oh ya, lupa nak cakap. Mutun Nanubaran ni sahabat saya yang develop aplikasi mobile Jawi ni, seorang India. Mungkin kerana dia lebih mahir dalam tulisan Urdu, jadi dia dapat bagian. Saya juga ada beri saya tip. Contoh, saya eja ALI, nak tukar kepada Jawi, dia keluar alif lam ya. Saya beritahu dengan dia, ejaan Ali ni dia tak eja macam tu, dia eja dalam sebentuk Arabik juga sebab nama saya nama Arabik. Jadi dia akan tulis Ain Lam Ya. Saya dah beritahu dia, dia betulkan lah. Satu lagi mungkin Muhammad sebab Muhammad dalam bahasa Rumi ejaan dia mungkin MUHAMMAD, MUHAMAD, MUHAMAD ataupun HOMMAD, MOHAMMAD ataupun MOHAMMED. Jadi banyak yang dia nak kena double check bila ejaan ni keluar. Arabik dia mim ha mim dal, itu saja. Tapi dia punya versi banyak. MOHD pun ada lagi short form tu. Jadi macam mana Jawi tu untuk setkan, saya nak setkan ejaan tu semuanya kepada mim ha mim dal, ataupun bila orang eja ALIE tetap nama dia Ali Ain Lam Ya. Jadi takkan dia nak tulis alif lam ya i macam mana pula? Dia susah sikit. Jadi saya kena bekerjasama. Sebab tu dia suka, hubungan antara saya dengan dia ni, Cik Mutu ni, dia suka sebab kita sentiasa perbetulkan supaya mendapatkan hasil baik untuk pengguna. Kemudian mobile Jawi di Huawei phone sangat easy juga sebab bagaimana kita tahu, dahulu Huawei phone menggunakan Android. Tapi bila berlaku zaman saya ingat Presiden Trump, ada berlaku perselisihan dari segi perdagangan, maka Google tidak benarkan Huawei menggunakan platform Android di handphone mereka. Saya ingat P20, Huawei P20 model itu yang masih menggunakan Android, yang terbaru daripada itu dah menggunakan semua Huawei punya platform. Jadi ramai yang tak dapat nak install mobile Jawi kepada mobile phone Huawei. Mereka pun menukarkan ataupun meninggalkan. Jadi bila saya buat video tutorial macam mana nak install dengan mudah pada Huawei, jadi Motor kata okey tak apa, saya letakkan kat website saya, linkkan kepada awak punya YouTube channel. Alhamdulillah ada sambutan, mereka pergi ke sana tengok tutorial, lebih kurang sama. Tak ada beza, cuma ada setengah tu masih takut lagi bila dah aktifkan mobile Jawi punya keyboard layout dia semua berubah. Dia ada bahasa Malaysia, dictionary bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan juga tu Arabik dan juga Jawi, dan dia ada satu lagi feature tambahan dia. Jadi apabila dah selesai tu, macam mana nak gunakan balik Google tu sebenarnya semudah yang kita sangkakan lah. Okey, baiklah, kita teruskan.
write Jawi like a boss. Macam mana kita write Jawi like a boss? Ialah selama ni kita mungkin menggunakan bahasa Inggeris, jadi kita hanya nak perlu tambahkan bahasa. Pertama sekali, alang-alang kita nak menambahkan tulisan Jawi, kita daripada bahasa Inggeris tambahkan bahasa Malaysia, tambahkan Arabic, tambahkan bahasa Jawi. Sebenarnya bahasa tulisan, bukan bahasa pertuturan. Jawi, Melayu lebih kurang sama. Cuma bila kita tambahkan bahasa ini hanya untuk menulis di handphone, bukan menukarkan bahasa handphone tu sekali. Hanya menukarkan. Bila kita menukarkan itu, apa yang kita lakukan ialah kita menambahkan kamus atau dictionary secara automatik. Dia apabila kita tulis bahasa Malaysia, maka dia tahu ini bahasa Malaysia, dictionary kata MAKAN bukan English. Salah eja, dia adalah bahasa Melayu. Jadi dia tahu dia tak akan mengatakan dia salah. Jadi cuba juga Arabic, bila kita aktifkan bahasa tulisan Arabic, dictionary dia pun akan jadi dictionary Arabic, dan dia tahu bila kita tulis salam, dia tahu ini bukan ejaan salah. Kenapa? Jika mula-mula pada handphone kita tak ada bahasa, hanya satu bahasa saja, bahasa Inggeris, ikon di sini akan keluar smiley face dan comma, dan di spacebar ini tidak ada tulisan apa-apa, kerana dia menunjukkan bahawa satu bahasa saja, bahasa Inggeris. Jadi kalau kita menaip apa-apa dalam bahasa Inggeris, dia akan kata okey, kecuali dia akan check spelling untuk bahasa Inggeris, salah eja ke apa, salah typo, dia akan betulkan. Lepas tu kita gunakan dictionary. Tapi bila kita eja MAKAN, dia kata ejaan salah kerana hanya satu bahasa dalam sini. Apabila kita tambahkan bahasa Melayu, maka di sini keluar globe. Globe ni maknanya global. Kita boleh tukar daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, dan juga dia akan tulis di sini Malay English. MS ni Malay lah. Dan apabila kita type bahasa Inggeris, dia tak kata salah kerana dictionary dah ada dua dah. Jadi dia boleh double check. Dan bila keluar macam ini, ada setengah keyboard lama tu dia hanya keluar bahasa Malaysia. Jadi bila kita type something bahasa Inggeris dalam kita dah pilih bahasa Melayu, dia akan kata ini ejaan salah. Macam ni, dia menunjukkan bahawa di Malaysia lazimnya orang tulis bahasa Inggeris dan bahasa Melayu campur dalam satu kali tulisan. Minta maaf tuan-tuan, terlanggar mikrofon. Dia yang paling bagus sekali bila mikrofon tu berada tergantung. Jadi ataupun kita ada stand dia, jadi kita bercakap tu taklah tangan kita bergerak. Macam sekarang ni, letak di hadapan saya ni, dah jadi mengganggu pergerakan saya sebab saya nak menaip di keyboard. Okay, bila kita dah ada dua bahasa dalam sini, maka phone kita tahu ada dua dictionary serentak digunakan. Lazim di Malaysia menaip dalam dua bahasa sekali, bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jadi kita tambahkan satu lagi bahasa Arab, maka dictionary pun akan ditambah. Ada dictionary bahasa Arab. Bila kita activatekan, tekan group ini, dia akan tukar bahasa Arab. Keyboard layout dia pun, keypad layout dia pun akan keluar tulis huruf-huruf Arabic. Kita boleh pilih, dan dia tahu bila kita salah eja, dia akan bagi kita pilihan dalam dictionary. Kata ini salah eja, maka pilihan dia adalah sekian. Itu pun kita boleh activate dalam setting. By default, dia akan activatekan. Bila kita tulis salah, dia akan ejaan dia berubah. Kalau kita deactivatekan automatic spelling correction, maka apabila kita salah eja pun, kadang kita nak gunakan shortcut, macam contoh makan MKN. Jadi apabila kita makan tu, dia kata ejaan salah, dia tak betul kan, sebab kita deactivatekan auto spelling correction. Kita boleh tambah Jawi, maka adalah huruf dia tambahan ni, itu 6 huruf. Pertama huruf Pa, huruf Nga, huruf Ga, huruf Va, dan huruf V ini, Va, Nya. Satu lagi saya lupa. Apa dia? Dia ada 6. Huruf Pa, Nga, Nya, Ga, lupa. Pa, Nga, Ga, Nya, Va. Satu lagi saya lupa. Di mana? Tak boleh saya ingat, nanti saya akan ingat kembali. Tapi kalau tutorial lama saya, masa saya buat tu, saya ada beritahu ada 6, saya ada siap tuliskan. Okey. Kemudian kita pelajari cara macam mana nak tukarkan daripada keyboard layout kita, daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu Jawi. Bila bahasa Melayu ni adanya romanized Malay. Tulisan ni sama, huruf-huruf dia sama dengan Inggeris, tak ada banyak izaan. Tapi bila dalam Arabic dengan Jawi, dia ada pilihan dia.
Kemudian how to write Jawi big boss atau bigger boss. Okay, yang ini special sikit tuan-tuan. Kita menggunakan shortcode untuk mengeluarkan perkataan yang ditulis Arabic atau Jawi. Contoh, kita menaip dalam gunakan bahasa Malaysia. Dia ada pilihan untuk bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, dua-dua dictionary serentak. Tapi kita bila orang beritahu salam, Askom. Takkan kita nak jawab Askom, betul tak? Jadi kita nak juga jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tulis Umi pun boleh. Tapi apa kata kalau kita tulis Arabic, tapi terkia-kia nak menaik, orang dah nak menaik banyak, maka kita gunakan shortcode. Maknanya kita tambahkan perkataan yang panjang, kita tulis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dalam Arabic, letak dalam dictionary, kita bagi shortcode. Apabila saya type sesuatu, contoh saya bagi contoh tuan-tuan, tulis SLM, maka dictionary akan kata ini ejaan salah. Dalam bahasa Inggeris pun tak ada, dalam bahasa Melayu, tapi dalam personal dictionary dia ada. Dia keluar huruf ini, tulisan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila kita dekat keyboard layout phone, kita klik yang tengah-tengah ini, maka akan terkeluar, dia paparkan di sini tulisan penuh, dan kita send jawapan itulah. Contoh bila kita tulis wassalam pula, WSLM, sebab kita tak nak tulis panjang-panjang, dia keluar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka kita klik yang itu, jadi lebih pantas. Bila orang beritahu, bagi salam kat kita, Askom, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lama Ali, bestnya. Dia tak ada, kita gunakan shortcode, tuan-tuan. Jadi, shortcode ni adalah terhasil dalam personal dictionary. Ini personal dictionary, tuan-tuan. Jadi, semua language, kalau kita tengah tulis bahasa Arab, tiba-tiba kita type JZKM, maka dia akan keluar Jazakumullah khairan kathira. Kalau kita SBHN, Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kita yang ini semua kita buat sendiri. Kita tambahkan shortcode ini ke dalam personal dictionary supaya dictionary kita sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, bila jumpa tulisan SBHN, dia tahu ini bukan ejaan salah. Dia dah check dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu punya dictionary, tidak ada perkataan ini, dan juga check dalam kamus bahasa Inggeris tidak ada perkataan ini, tapi dia bawakan dalam personal dictionary pun ada check. Ada. Yang ini kita menggunakan shortcode, tuan-tuan. Jadi kita bolehlah letak apa-apa yang kita nak sini. Contoh tambahan dia, kita boleh, kalau tuan-tuan kalau tengok video tutorial saya bagaimana untuk menulis Jawi macam ini, saya akan ada bagi itu bagaimana untuk dapatkan personal dictionary saya. Yang ini semua ni saya sediakan dalam satu zip file. Tuan-tuan boleh download terus, install kepada phone. Lepas tu tuan-tuan boleh ubah sama ada macam ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tuan-tuan nak tulis TAAW ke, nak tulis apa-apa kod pendek yang tuan-tuan mudah ingat, tuan-tuan boleh ubah. Semua ni boleh diubah supaya memudahkan bagi pengguna bila nak keluarkan Arabic panjang-panjang atau Jawi panjang-panjang, contoh selawat contoh kan, tuan-tuan mungkin nak ubah daripada SLWT kepada yang lain. Contoh selawat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tuan-tuan boleh tulis SLT, selawat. Nak lebih ringkas lagi, tak payah panjang-panjang. Jadi bila dictionary tengok SLT, dia tahu ni adalah pilihan dia yang dia ada dalam personal dictionary, bahawa SLT bermaksud selawat dalam bahasa Arabik. Atau tuan-tuan nak tulis Jawi, letakkan dalam personal dictionary, tulis Rumi dia MKN, dia akan tulis saya nak pergi makan atau jom pergi makan. Okey. Nak tulis Jawi cepat dan tepat, Jedi mode. Bila Jedi mode tu maknanya kita lebih terror lah. Jedi macam cerita Star Wars kan, dia pakar sikit kan. Jadi kita menggunakan aplikasi Mobile Jawi. Ini logo Mobile Jawi. Kita boleh download daripada Google Play Store ataupun Apple App Store. Kita install ke dalam handphone dan aktifkan terus Mobile Jawi menggunakan keyboard Mobile Jawi. Maka keyboard Mobile Jawi bila diaktifkan, dia akan berubah bentuk. Tak sama macam Google atau Huawei punya keyboard layout, dia ada Jawi. Dan dia tak ada globe lagi. Dia punya icon tu berubah daripada globe kepada Jim. Mobile Jawi punya logo. Kita boleh klik yang ini, tuan-tuan. Dia akan tukar daripada English pergi Malay kepada Rumi kepada Jawi, semua sekali dia akan tukarkan juga, tuan-tuan. Sekarang ini English. Kalau klik lagi sekali, dia tukar bahasa Melayu. Klik lagi sekali, bahasa Arab. Tengok pada language yang kita dah install ke dalam handphone kita. Dia tahu. Dan juga ini adalah bahasa Melayu Jawi. Akan ada semua. Cuma tersembunyi, kita perlu klik
lama pada huruf, contoh huruf kaf ini kalau kita klik lama dia akan keluar pilihan dia ka. Kita klik huruf pa ini lama-lama dia akan keluar huruf fa ni, kita klik lama-lama dia akan keluar pilihan dia untuk pa. Jadi mudah bagi kita. Satu lagi ialah tuan-tuan, ialah dalam feature Mobile Jawi menyebabkan kita boleh tulis Jawi like a Jedi. Kita tulis Rumi dia keluar Jawi tuan-tuan. Nampak tak? Kita klik ni Rumi tu Jawi. Okey, jadi bila kita klik Rumi saya SAYA dia akan bagi pilihan Sim Malaysia. Dia automatically dia tukarkan. Jadi bukan kita tak tahu tulis Jawi tuan-tuan. Bukan kita malas sebab apa? Ejaan kita lama. Contoh macam ejaan saya Melayu lama, Jawi lama. Daun-daun berguguran di atas bumi. Jadi dah eja-eja supaya bumi dahulu punya ejaan bawah mim. Anak muda sekarang baca bom. Kita maksudkan bumi. Jadi Mobile Jawi ini dia menggunakan dictionary ataupun dictionary yang mengikut susunan tata bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Ejaan bumi bawah mim. Saya rasa mungkin saya tu ejaan dia SAYA dia akan pergi sim alif ya alif. Jadi kita boleh test sendiri bila kita activatekan Mobile Jawi sebab saya dah pernah buat tutorial lama, saya tak nak ulang balik dalam sini, kita nak baru. Sekarang ni kita dah selesa, dah selamat dan juga rasa macam confident. Ya tuan-tuan confident menggunakan di handphone, kita nak juga menggunakan yang sama di komputer. Okay, kita nak pergi arah komputer macam mana, adakah berlainan cara dia? Okey, lupa. Tip dia. Kita masih lagi boleh kembali kepada Google, Apple atau Huawei keyboard. Ini dalam setting. Bila kita pergi pada setting, kita pergi kepada language, dia akan bagi pilihan adakah kita nak menggunakan keyboard layout Mobile Jawi atau Google ataupun Huawei punya keyboard layout. Tapi dalam Huawei saya rasa dia masih boleh gunakan Google lagi. Google keyboard layout sebab ini dah universal. Jadi kita pilih tu, dia akan ubah balik kepada cara yang mula-mula tadilah. Bila kita activatekan Mobile Jawi, barulah kita dapat nak tulis Rumi kepada Jawi. Dua-dua kena ada. Jadi tuan-tuan katalah nak tulis Jawi dengan cepat, activatekan keyboard layout Mobile Jawi, tukarkan setting ini kepada klik Jim ini sampai dia keluar pilihan Rumi Jawi. Tuan-tuan type Rumi, dia keluar Jawi. Panjang tuan-tuan bila boleh tuan-tuan tulis macam tu. Jadi sentiasa dengan Jawi, orang pun tengok, oh lajunya awak menulis Jawi. Itu rasa kita tuan-tuan. Okay. Now, Mobile Jawi di Huawei phone. Sebabkan oleh perkara ini berubah, saya pun juga berubah daripada Huawei P10 Plus yang menggunakan Android, saya tukarkan kepada Huawei Nova 7i. Dia tak menggunakan Android platform, dia gunakan Huawei. Jadi sukar bagi saya nak download dan install Mobile Jawi di handphone saya ketika itu. Saya beritahu kepada Encik Mutu, dia kata tak apa, don't worry, saya akan buatkan. Dia berusaha untuk supaya aplikasinya diterima ramai. Ini cara dia berkhidmat dan juga ada advertisement macam itu untuk dia dapat dana dan memajukan lagi dia punya aplikasi ataupun sumbangan kepada Jawi. Maka dia beritahu saya, okey, dia akan letakkan di Huawei App Gallery. Don't worry, saya pun install dan saya tengok dia orang dah pergi sampai ke sana untuk menyediakan kemudahan bagi saya. Saya buatkan video tutorial macam mana nak install Mobile Jawi di Huawei phone. Lebih kurang sama teknik seperti Android atau iPhone. Masuk ke dalam Huawei App Gallery. Huawei itu kalau tuan-tuan gunakan Huawei, pergi kepada App Gallery, cari Mobile Jawi, dia akan keluar Mobile Jawi, huruf Jim ini, logo dia dan kita boleh terus kenal. Macam saya ni dah install, boleh klik open terus. Tapi tuan-tuan yang mula-mula dia akan keluar bagi pilihan install. Maka Huawei phone tuan-tuan akan grab daripada Huawei App Gallery dan installkannya. Dan dia kata nak terus activate ke? Kalau tuan-tuan kata yes, dia akan tukarkan keyboard layout kepada Mobile Jawi. Dan terus boleh gunakan. Now, bagaimana untuk melakukan perkara yang sama seperti ini di komputer anda? Ini khusus untuk komputer yang menggunakan Windows 10. Kalau Windows 7, Windows 8 tu saya rasa lebih kurang sama lah. Kepada Mac, saya tak dapat nak buat kerana saya tak ada komputer Mac. Saya tak dapat nak menggunakan di sana. Jadi itu tutorial saya khusus kepada Windows 10. Tak apa, lebih kurang sama lah rasanya. Cuma apa yang perlu kita lakukan bila kita gunakan komputer, kita install bahasa Melayu Rumi
Sebab komputer datang dengan default language dia ialah um, bahasa Inggeris. Jadi kita kena tambahkan bahasa Melayu Rumi, kita kena tambahkan bahasa Arab, kita kena installkan bahasa Melayu Jawi, ini dengan install keyboard layout. Jadi kita kena muat turun keyboard layout Jawi di sepatutnya dalam ejawi.net saya cari tak jumpa. Saya kebetulan dah lama ada download keyboard layout ini. Saya akan tinggalkan link di dalam description. Tuan-tuan klik saja nanti akan downloadkan. Saya letakkan dekat Dunia Digital Thinking Channel supaya tuan-tuan klik link ini, dia akan download keyboard layout Jawi dan dalam bentuk zip, unzipkan dia dalam folder di sama ada desktop apa, dia ada pilihan untuk buat setup dan saya ajarkan macam mana cara-cara buat. Kita akan lalui proses ini. Dan bezanya dengan mobile phone, bila mobile phone kita dekat keyboard layout dia, okay. Mobile phone dia ada terus paparkan huruf-huruf Jawi dekat skrin. Jadi kita boleh tekan mana kita nak huruf Jawi. Tapi di komputer desktop atau notebook, dia keluar keyboard layout ni, tulisan dia tetap romanized. Jadi macam mana kita nak aktifkan ejaan Jawi, nak menulis dalam Jawi, kita tidak tahu di mana huruf-hurufnya berapa. Okay, mudah bagi dia tuan-tuan. Ada solution dia. Tuan-tuan dengan menggunakan on-screen keyboard. Bila kita aktifkan on-screen keyboard, keyboard layout tu akan berada dekat skrin, kita boleh klik satu-satu. Contoh di mana letaknya alif, di mana letaknya lam, sin, lam, alif semua tu. Jadi tuan-tuan boleh klik dulu. Mula-mula klik kat situ sampai tuan-tuan lebih selesa, dah tahu agak-agak di mana, tuan-tuan boleh terus menaik di keyboard tanpa melihat lagi. Dan juga ada juga feature dia untuk contoh kita nak tulis waalaikumsalam, wow ada baris atas. Dia ada juga feature itu untuk kita dengan menggunakan shift key, kita tekan pada huruf Q ke huruf W gitu, dia akan keluar baris atas. Jadi tuan-tuan boleh eja Arabic dalam bentuk Quranik yang ada diakritics di atas tu. Namanya tu saya ingat diakritics namanya. Baris atas, baris bawah, baris depan. Tapi cuma saya tak ajarkan lah ada tajwid ataupun ejaannya itu, cuma ini untuk memudahkan tuan-tuan. Okay, demo time. Kita kena pergi kepada desktop. Let's go. Okay, kita pergi kepada desktop tuan-tuan. Pertama sekali, ini di desktop saya. Baiklah tuan-tuan, sekarang kita berada di desktop saya. Paparan desktop saya kosong kerana saya hide semua ikon supaya tidak nampak berkecamuk. Sebab kita perlukan fokus kepada apa yang kita nak tunjukkan sekarang. Okay, tuan-tuan kalau lihat pertama sekali, tuan-tuan lihat di bawah sini, tiada apa tak indikator ataupun penanda bahawa kita ada beberapa bahasa. Apabila kita dah install satu bahasa, maka di sini akan berubah. Dia akan nampakkan indikator bahasa apa yang kita gunakan supaya kita mudah tahu. Tapi sebelum tu saya kena alihkan juga saya punya skrin ini ataupun kamera saya pergi kepada, ya betul. Saya kena tengok di TV saya, kalau tidak saya lupa yang saya paparkan kamera saya menutupi apa yang saya nak present pada tuan-tuan. Okay, tuan-tuan tengok kosong ya. Kita pergi kepada setting dengan pergi kepada start. Pilih setting ini. Dan tuan-tuan lihat di sini ada pilihan time dan language. Di sini tempat kita untuk menambahkan bahasa. Date, region, language. Kita pilih language. Di sini kita ada melihat bahawa English United States dan sini tak ada apa-apa indikator. Contoh kita tambahkan satu bahasa. Bahasa yang kita nak tambahkan adalah bahasa Melayu. Kalau kita type bahasa, maka ada pilihan bahasa Indonesia, bahasa Melayu Brunei Darussalam, bahasa Melayu Malaysia dan Sunda. Kita nak bahasa Melayu Malaysia. Kita klik next. Ada beberapa pilihan di sini. Install the language pack, yes. Set as my window display language, jangan. Kecuali memang tuan-tuan nakkan supaya dipaparkan semuanya dalam bahasa Melayu. Kalau tidak, leave it there. Text to speech, apabila tuan-tuan activatekan text to speech punya mode, apabila tuan-tuan bercakap, dia akan capture, tukarkan kepada perkataan, dan dia akan checkkan dalam dictionary sama ada betul atau tidak ejaan tu, dan dia akan perbetulkan. Handwriting begitu juga. Input suara daripada mikrofon ataupun daripada tulisan. Kita ada tablet yang boleh capture apa yang kita tulis di tablet, maka dia akan masuk ke dalam. Kita nak perlukan sekarang yang ini.
Okey, bila tuan-tuan lihat dia tengah install, initializing, lihat di bawah kanan, tuan-tuan lihat di sini ada mengatakan bahawa bahasa masih lagi bahasa utama English United States. Untuk menukar bahasa hanya perlu klik Windows punya key sebelah kiri bawah, ada gambar Windows, klik itu dan juga serentak dengan klik spacebar. Spacebar tu bila kita klik sekali dia akan tukar daripada English bahasa Melayu. English bahasa Melayu ataupun kembali kepada English. Tapi kalau ada 3 bahasa, klik sampai dia menukar. Okey, sekarang ni kita perlu tambahkan satu lagi bahasa tuan-tuan, iaitu bahasa Arab. Bila kita tulis Arab saja di sini, akan ada banyak pilihan bahasa Arab. Kenapa ada perbezaan? Kerana di negara-negara lain mungkin menggunakan susunan huruf yang berlainan di keyboard layout. Tuan-tuan pilih mana yang tuan-tuan selesa, kerana saya selesa dengan Saudi Arabia. Kerana ini keyboard layout yang saya biasa pakai dan saya mudah memakainya. Okay, klik next. Okay, super juga jangan klik yang ini tuan-tuan. Bila klik yang ini dia akan tukarkan bahasa paparan terus kepada bahasa Arab. Kiranya tuan-tuan mahir bahasa Arab memang mudah untuk mengetahuinya, tapi kalau seperti saya, elok jangan usik yang tu. Dia hanya ada text to speech. Mungkin dia boleh capture apa yang kita cakap terus tukarkan kepada perkataan. Dia tak ada handwriting, mungkin susah sikit Mak Sadir ni nak faham. Cakaran kadang Arab-Arab ni main tarik je gitu kan. Okay, baiklah. Install. Apabila tuan-tuan install, tuan-tuan lihat super juga dia beritahu. Ini belum klik lagi. Kalau saya klik, maka dia akan lihat di sini ada English United States, bahasa Malaysia dan Arabic Saudi Arabia. Sebentar lagi bila selesai, tuan-tuan akan lihat dia ada English United States dan English Malaysia. Kenapa ada dua bahasa pilihan yang itu? Kerana ejaan. Ejaan contoh macam American punya ejaan organize, O-R-G-A-N-I-Z-E. Bahasa Malaysia, English yang Malaysia pakai adalah lebih kepada British, O-R-G-A-N-I-S-E. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengah menaik dekat Microsoft Word, keluar ejaan kita eja O-R-G-A-N-I-S-E, dia kata salah. Dia suruh tukarkan kepada Z-E sebab kita pilih United States. Kita tunggu dia selesai. Kita kena buat satu lagi perkara, iaitu kita kena download keyboard layout untuk Jawi untuk memudahkan kita aktifkan keyboard layout Jawi dan kita menaip Jawi. Kerana Jawi dia ada seperti mana saya dalam video siri tulisan Jawi, dia ada tambahan 6 huruf, iaitu ca, pa, nga, ga, nya dan V. Wow yang ada titik hurufnya ba. Jadi bila dia selesai nanti, bila kita aktifkan screen keyboard, akan nampak tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan nampak dia masih lagi dalam ada 3 bahasa. Bila klik sekarang ni, English United States, English Malaysia. Oh tadi dia ada tambahan English Malaysia. Adakah kita perlu tambahkan English Malaysia? Atau kita type Malaysia saja kot? Ni English Malaysia, baiklah. Ini bagus sebab apa? Untuk memudahkan kita tak diganggu oleh tanda merah di bawah ejaan ataupun huruf-huruf perkataan yang dikatakan salah. Kalau kita selesa dengan ejaan English American, tak apa tuan-tuan, tak ada masalah. Sementara dia buat kerja dia, kita kena buat satu perkara lain, iaitu kita pergi kepada, saya kena pergi kepada Telegram kerana di situ ada link untuk saya download keyboard layout Jawi untuk tunjuk kepada tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak perlu buat begitu kerana di dalam link description di bawah ini saya ada letakkan link untuk downloadkan keyboard layout yang saya letakkan di ini adalah yang dihasilkan oleh ejawi.net. Mereka memang lama berkecimpung dalam penulisan Jawi, dia antara aktivis terawal. Dan mereka ada, saya rasa dulu saya dapat download beberapa font yang cantik untuk tulisan Jawi. Saya tak dapat lagi. Tapi tuan-tuan kalau nakkan font dia, tuan-tuan cari kat internet, font Jawi, nanti dia ada pilihan, tuan-tuan boleh select. Sebab dia Arabic, ekstra beberapa 6 huruf yang ditambahkan itu. Kalau saya klik sini, dia akan pergi kepada download. Maka dia kata untuk download, ya, download. Apabila dia dah download, maka saya boleh klik di sini terus, ataupun saya pergi kepada file folder, file explorer, pergi kepada downloads folder.
Download folder. Di sini ada ni. Saya right click saja tuan-tuan. Right click, extract all. Bila extract all, dia akan extract dalam download folder kita. Dan show extracted files when complete. Bila dah habis, terus buka kepada folder itu. Terus dah tunjuklah. Saya double klik keyboard lewat Jawi ini. Ada beberapa pilihan. Tuan-tuan tak perlu risau tentang pilihan ini kerana dia bergantung kepada komputer yang kita gunakan. Kalau kita gunakan Mac, dia akan pilih salah satu daripada ini. Kalau dia gunakan Windows lama, mungkin dia ambil yang 386. Kalau kita punya ni Windows 10 64-bit, dia akan ambil yang atas. Tapi kita tak perlu risau kerana kita hanya perlu klik di sini saja. Bila klik di sini tak nampak apa-apa berlaku. Cuma di bawah ni ada ikon yang berkelip-kelip. Tuan-tuan kalau klik yang ini, dia tanya sama ada nak install atau tidak. Ini adalah protection daripada Windows kepada pengguna atau user. Sama ada program yang kita nak install dalam komputer kita, adakah yang kita sendiri nak buat ataupun ia adalah salah satu virus. Kita klik yes kerana kita dah confident memang kita yang buat pun. Maka dia kata susun atur papan kekunci Jawi versi 3.1.1 dah install. Klik close to exit. Sedia biasa. Okey. Tuan-tuan kalau klik di bawah sini pula, kita tak boleh install bahasa Jawi kerana Jawi bukan bahasa. Jawi adalah tulisan. Dia mengambil bahasa Arab, tulisan Arabik, tambahkan beberapa huruf saja. So bahasa Melayu, Rumi, bahasa Arabik, kemudian Jawi adalah tulisan. Di sini tuan-tuan lihat English United States, English Malaysia, bahasa Melayu, Arabic Saudi Arabia dan juga Arabic papan kekunci Jawi. Okay, now apa yang kita perlu lakukan ialah kita nak uji. Sekarang kita tutup semua ini. Tutup, tak perlu lagi kita lihat di sana. Boleh juga tutup ini. Okey. Pilihan pertama saya dengan tuan-tuan boleh restart untuk keselesaian tapi rasa tak perlu. Ada setengah komputer lama perlu restart kenapa dia nak load library dia. Okey, saya klik Word. Okey. Nah, ambil blank document. Okay. Kenapa dia warna hitam? Kerana saya pilih dia punya theme dark untuk tak banyak paparkan cahaya. Memang background dia dark. Okey. Sekarang ni adalah bahasa Inggeris. Saya boleh type. Okey, dah keluar tu lah. Okey, nah selesai. Kalau dia tulis organize. Lagi sekali tuan-tuan, dia tukar kepada sebab dia English United States. Mari kita cuba kalau English bahasa Malaysia pula. Dah tak ada salah lah. Sebab dia rasa ini betul. Ini dia kata so delete. Sebab dia ada repeated. Ini Microsoft Word punya kerja. Now, kalau kita nak tulis Arabic pula, kita klik di bawah sini, kita ambil Arabic. Maka Ali, Ya, Ha, Ya, Tu, Al-Jashi. Alif Lam, Jim, Ha, Shin, Ya. Ali, Ya, Al-Jashi. Terpapar di sana. Okey. Kenapa tulisan dia begini ialah itu adalah pilihan font. Kalau kita cari, mungkin kalau kita cari traditional Arabic, install traditional Arabic font, percuma, saya rasa percuma. Bila kita install, dia tulisan lagi cantik. Ada kalau tuan-tuan nak search lagi, ada Jawi font, tuan-tuan akan jumpa. Sekarang ni kita nak tulis Jawi pula. Macam mana nak keluarkan Jawi? Saya pilih Jawi di sini. Kena pilih Jawi di sini. Okay, now sekarang ni tuan-tuan, di search ni tuan-tuan tulis screen. Oh, minta maaf tuan-tuan, saya masih menggunakan Jawi lagi. Saya kena klik English. Okay, maka dia akan letak on screen keyboard, run as administrator. Maka tuan-tuan lihat dah ada tulisan ni. Okey, sekarang ni kita pilih bahasa Inggeris, tulisan semua English. Kalau tuan-tuan pilih bahasa Melayu, Malaysia, sekejap lagi tuan-tuan, dia akan tukar. Tak, kenapa dia tak pilih? Oh, ini English Malaysia. Okey, minta maaf.
Maka alih ke atas, alih ke bawah, dock, pudar, bantuan, option, print screen, semua lebih kurang sama. Tetapi tuan-tuan bila tukar bahasa Inggeris, dia akan tukar balik. Nah, apabila tuan-tuan tukar Arabic, dia akan cakap lah. Sebut saya tak kerti tuan-tuan. Maka dia akan huruf-huruf Arabic. Jika tuan-tuan lihat di sini, ini adalah tambahan kepada, contoh kalau kita shift, untuk baris atas. Okay, contoh kalau saya kata tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, ra, ha, mim, mana ha dia pergi tak keluar. Ha, mim, Bismillahirrahmanirrahim. Space, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Okay. Tuan-tuan nak letakkan baris bawah di bar sini, tuan-tuan pergi kat bar ni, tuan-tuan klik sekali, baris bawah ni dia di sini. Tu dah ada baris bawah tu. Okey, sin pula kita ada baris mati. Tuan-tuan klik shift, baris mati di mana? Ni tanda mati. Sin, mim baris bawah. Shift, mim. Rahman, ini ra, ada baris atas. Tekan shift, atas. Kemudian hak mati, shin, shin pula, shift, hak, kemudian sebenarnya di atas ni dia ada satu lagi baris. Mana ada tak tulis baris dia? Bukan itu, saya bukan nak itu. Saya nak dia di atas ini yang ada, oh bukan juga. Tak ada ya. Yang ini alif maddah, alif tambahan tu. Mana dia? Ada tak di sini? Tak ada Tak ada, tak apa. Kalau jumpa nanti, okay, kalau sabdu di atas ni. Rahman. Sebab dia panjang sikit lagi. Nun, bawah. Ini ra ni ada sabdu. Kalau letak sabdu lagi tambahan di sini tuan-tuan. Tuan-tuan letak shin, sabdu. Apa? Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ra ada sabdu. Dan di atas rahim, hak bawah, ya, bawah, ini mim pun bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu menggunakan bahasa Arabik dan juga ada tambahan sekejap tuan-tuan ya. Okey. Now, bila kita nak tulis Jawi pula, kita kena pilih keyboard di sini, Saudi Arabia, Jawi. Maka tuan-tuan akan lihat tambahan-tambahan huruf itu, ca, nga, pa, nya, ga, kemudian satu lagi, waw bertitik, da. Okey, nak hasilkan tulisan huruf-huruf ini, cuba juga menekan huruf shift. Maka keluarlah tambahan-tambahan itu. Okey. Bila tuan-tuan tutup, dia hilang lah. Tiap kali nak gunakan, tuan-tuan letak on screen keyboard. Atau satu cara lagi ialah tuan-tuan pergi ke sini, bila kita dah pernah panggil on screen keyboard keluar, dia dah ada. Right click. Pin to taskbar. Maka dia keluar kat bawah ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak payah nak cari, nak tulis lagi, tuan-tuan klik saja di sini. Shortcut. Jadi masih lagi dalam tulisan Jawi, maka tuan-tuan boleh pilih. Ataupun tuan-tuan pilih Windows macam dia kata tadi, nak tukar, nak flip between bahasa tu, antara bahasa tu, tuan-tuan klik Windows dan spacebar. Saya tekan Windows dan juga tekan spacebar. Jadi tuan-tuan kalau pergi Saudi Arabia, dia tukar lah. Mudah bagi tuan-tuan untuk menyediakan teks dalam tulisan Jawi, ataupun Arabik, ataupun bahasa Melayu, ataupun bahasa Inggeris American spelling, bahasa Inggeris British spelling. Okay tuan-tuan, saya nak kena double check sama ada recording saya berjalan, tak masih lagi berjalan. Alhamdulillah. Okay. Sebab tadi saya tertekan, saya lupa saya letak setting dalam OBS Studio, tekan spacebar, dia akan pause recording. Jadi saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan tadi, flip antara bahasa, saya tekan Windows dan juga spacebar, dia flip, rupanya dia pause recording. Saya terganggu.
Okey, terima kasih tuan-tuan kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share kepada kawan-kawan. Jika tuan-tuan berada di tempat di YouTube channel saya, tuan-tuan boleh cari Thinking Channel. Bila jumpa saya ni, tuan-tuan klik. Saya juga ada sediakan link di bawah untuk capai YouTube channel saya. Klik subscribe, klik like dan share. YouTube ada algoritma ataupun program yang berjalan di mana mereka mengambil kira berapa ramai subscriber yang saya ada, berapa ramai yang klik like, berapa ramai yang share dan juga berapa lama mereka view. Apabila jumlah itu bertambah, maka YouTube mengatakan bahawa YouTuber ini memang orang yang menghasilkan video tutorial yang dicari. Jadi apabila ada carian, ada pengguna atau user atau viewer yang nak mencari tutorial seperti ini, mungkin nama saya akan keluar, jadi ramai orang akan tonton. Okey, terima kasih tuan-tuan. Penghargaan saya tetap juga kepada Extendbit Sdn Bhd kerana menghadiahkan sebuah desktop yang berkuasa tinggi untuk penggunaan projek dunia digital. Kepada Rumah Tamu Datin Khalijah dan Iris Garden kerana sumbangan keuangan mereka membantu mendapatkan beberapa prop, termasuk juga Tuan Haji Abdul Hadi dan juga Ananda Adam Masyrik, supaya mereka menyumbangkan dana untuk dapatkan beberapa prop seperti webcam, spotlight, ring light, ada beberapa peralatan lain. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan kerana menonton. Kita jumpa lagi di video akan datang. Saya Ali Al-Jashi bagi pihak Thinking Channel untuk slot dunia digital siaran setiap hari Sabtu jam 11.30 pagi di Facebook TV As-Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.